Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Okay guys, bertemu lagi kita dalam kisah seram. Terima kasih sekali lagi kepada penonton dan juga peminat yang sudi untuk mendengar cerita alam mistik yang aku sampaikan melalui galeri Kashaf channel ni. Okay, terima kasih sangat-sangat sebab korang sudi untuk support cerita-cerita daripada aku ni. Diharap korang semua dimurahkan rezeki dan dipermudahkan segala urusan dunia dan akhirat. Okay guys, sebelum aku nak mulakan cerita, macam biasa, jangan lupa untuk klik tombol like, share, komen dan juga subscribe channel ini. Okay, pada yang belum subscribe, tolonglah subscribe channel ni, support cerita ni. InsyaAllah kalau korang subscribe, lagi banyak subscriber, lagi banyak cerita yang akan aku keluarkan lepas ni. Kalau korang berminat juga nak berkongsi cerita-cerita seram korang, okay, boleh hantar ke Telegram atau email saja ke description yang telah aku sediakan dekat bawah ni. Okay, tanpa buang masa lagi, aku akan ceritakan sebuah kisah yang menarik untuk kita dengar kali ini. Tanpa buang masa lagi, kita mulakan kisah kita dengan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Kisah ini berlaku pada tahun 2011, mengisahkan tentang pengalaman seorang anak gadis yang bernama Lisa. Cerita ini mengisahkan tentang pengalaman dia semasa dia menuntut di sekolah menengah agama. Terletaknya di selatan tanah air. Okey, pada yang duduk dekat selatan tanah air tu, dia beritahu kat sini hint dia ada 5 je. Maksudnya sekolah kemasaan agama ni dekat selatan tanah air cuma ada 5. Antara 5 tu, korang fikirlah yang mana satu. Sebab aku pun tak tahu. Okey, dalam cerita ni, dia mengisahkan Lisa ni masa dia awal-awal mula masuk ke asrama sekolah agama ni. Okay, Lisa cerita waktu ni dom Lisa ni berada di hujung bangunan. Tempat dia dekat tingkat bilik dia tingkat 1 dan bangunan ni ada 3 tingkat. Okay, dom Lisa ni antara paling ramai penghuni sebab saiz dia besar. Okay, ada clue lagi. Dom Lisa ni ada beberapa nama dom, antaranya dom Asma, dom Khadijah dan juga dom Ummu Salmah. Itu antara hint-hint ni lah yang Lisa bagi dalam cerita ni. So pada yang tahu ataupun yang pernah menuntut belajar di sekolah agama ni, okay, boleh type dan juga komen lah. Mula-mula sekali, pada minggu pertama dengan minggu kedua, tak ada apa-apa yang berlaku. Kehidupan macam biasa, kehidupan sebagai pelajar sekolah. Hidup macam biasa, bangun, Alia cerita dia bangun pukul 4 pagi, berebut shower, sebab tangki air dia kecil, jadi kena dah berebut pukul 4 pagi dah kena bangun. Habis dia mandi, siap-siap, diorang kena pula duduk dekat surau Ainul Mandiah, nama dia lah, untuk solat subuh berjemaah sama-sama. Lisa ni cerita benda ni berlaku masa form 1 je. Baik dia ni, biasalah budak-budak baru form 1 kan, 2-3 bulan je. Lepas tu dah start buat perangai, bangun lambat lah, mandi lambat je. Tapi Lisa ni beritahu, walaupun dia orang dah start bangun lambat, mandi lambat, tapi paling wajib dia orang kena siap sebelum akak-akak senior ni bangun waktu tidur pada waktu pagi. Sebab apa? Kalaulah kakak-akak sini ni bangun lagi awal, siap lah, confirm kena roll call. Dan faham lah, kalau lah perempuan ni dapat membebel, aku tak boleh cakap lah, takut aku balik kena kecam. Okay, kehidupan asrama Lisa ni macam biasa. Dia cerita tak ada apa yang menakutkan. Tapi bila start masuk je bulan ketiga ataupun bulan keempat tu, Lisa cerita sekolah diorang ni dah start kedengaran macam-macam bunyi dan juga penampakan. Mula-mula
Lisa ni tak percaya. Dia tak berapa nak percaya sangat dengan benda-benda ni. Tapi sampailah tiba-tiba Lisa kata dia macam ada dengar bunyi tingkap dia, macam ada sesuatu yang pecah. Sebab Alisa ni, dia kata katil ni dekat je dengan tingkap dekat dom ni tu. So pada satu malam tu dia cerita, tengah dia tidur, dia macam ada dengar bunyi pecah. So dia macam terkejut dah. Tapi bila Lisa tengok kiri dan kanan, budak-budak lain relax je tidur macam biasa, macam tak ada terkejut pun. Kenapa Lisa ni yang macam seolah-olah macam dia je dengar? Tapi kedengaran bunyi tu macam kat tingkap. Lisa pusing je, mengadap je kat tingkap tu. Dia terus nampak gula-gula elok tegak berdiri kat tingkap tu. Itu yang Lisa cerita lah. Itu pengalaman first day masa dia nampak penampakan kat situ. So jadi kat situ baru Lisa percaya bila dia nampak benda-benda macam tu. So dia percayalah yang alam mistik tu memang wujud. Benda ni sebenarnya kalau tak berlaku kat diri sendiri, memang takkan percaya guys. Bila dah terkena, barulah mendapat. Itu yang Lisa beri tahu lah. Lepas tu ceritanya, bila pelajar-pelajar ni nak pergi tandas, dulu boleh lah pergi seorang-seorang. Tapi sekarang ni dia cerita bila nak tandas je, nak pergi malam-malam, confirm dah kena berteman. Sebab diorang cerita takut bila ada yang pergi berteman pun kadang-kadang, sebenarnya dia kata kalau berteman pun diorang takut juga. Sebab biasanya pergi berdua, bila balik rupa-rupanya yang teman kawan itu sebenarnya tak ada pun. Kawan dia elok tengok, elok je tidur dekat katil. Yang teman dia tu tak tahu siapa. So kadang-kadang dia kata kalau nak pergi ke tandas tu, kalau berteman, eloklah lebih daripada 3 ataupun 4 orang. Mudah. Sebab benda ni dah start mengganggu pelajar-pelajar dekat situ. Kakak-kakak sini Lisa ni beritahu, kalau nak bercerita tentang benda-benda macam ni, diorang kata boleh nak cerita. Tapi diorang pesan seelok-eloknya kalau nak bercerita, pelajar-pelajar ni dilarang untuk buat bulatan masa waktu bercerita. Biasanya kan kalau kita nak bercerita tentang benda-benda seram ni, mesti nak duduk bulatan ramai-ramai, takut duduk apa-apaan, duduk bulatan. Tapi kakak-kakak sini dia beritahu benda tu dilarang sama sekali. Sebab apa? Bila diorang buat je bulatan tu, mesti salah satu daripada pelajar kat situ bukan pelajar situ. Takut ada benda yang mencelah. Selalunya bila diorang bercerita, bila buat bulatan tu, mesti ada something. So cara dia kalau nak bercerita, Lisa beritahu, diorang kena duduk beramai-ramai atas katil masing-masing lah. Itu duduk lah, korang cerita lah apa yang kau nak cerita. Cerita-cerita seram korang tu, apa yang terjadi, pengalaman korang masa kena kacau tu. Okay, Lisa cerita lepas beberapa minggu kemudian, masuklah pula kakak-kakak form 6. Okay, kakak-kakak form 6 ni sebenarnya adalah bekas-bekas pelajar yang pernah belajar dekat situ. Lisa beritahu dalam bilik dia ni, bilik dom dia ni, ada 4 orang kakak form 6. Baik, semua baik-baik dan tak sombong. Lepas diorang duduk situ dalam mungkin sebulan 2, jadi Lisa beritahu dia dengan kakak-kakak form 6 ni dah mula rapat. Kakak form 6 dalam bilik dia ni ada 4 orang. Jadi bila dah rapat, kakak-kakak form 6 ni mulalah buka cerita tentang apa yang pernah terjadi ataupun pengalaman dia orang dulu. Kakak form 6 dia ni cerita, yang senior dia ni kata, jangan percayalah kalau dengan sekadar cerita-cerita tipikal asrama sekolah ni. Macam contohnya macam karipap yang ada dekat tepi tingkap, lepas tu macam pergi study kat library, bila apa pen terjatuh, tengok-tengok kat bawah tak ada kaki. Bagi kakak form 6 tu cerita, benda-benda macam tu benda biasa. So Lisa pun macam gelakkan je lah, dia layankan je lah. Tapi Lisa cerita ada satu cerita daripada kakak form 6 yang dia panggil sebagai Kak Rosita. Dia cakap kisah kakak Rosita ni yang paling best, tapi simple je.
Tapi boleh buat kan macam Lisa terbayang-bayang kalau terjadi dekat Lisa pada waktu tu, dia sendiri tak tahu apa dia nak buat. Cerita dia masa Kak Rosita ni, dia masa form 5. Okay, masa form 5 kebanyakannya student mesti akan nak menghadapi exam kan, exam hujung tahun. Jadi kakak Rosita ni, dia ketua untuk dom yang dia duduk tu lah. Dia cerita waktu tu, malam tu dia tak boleh nak tidur. Mungkin sebab dia terlampau penat nak study, terlampau penat study sampai mata dah tak boleh nak tidur. Kan ada sampai satu tahap kalau kita ni terlalu letih sangat, mata pun dah tak boleh nak tidur. So Kak Rosita ni, dia pusing ke sana, ke kanan, kiri, pusing tak boleh nak tidur, terkebir mata. Tapi tiba-tiba masa dia tidur, dia perasan macam ada sesuatu yang merangkak dekat luar dom dia. Dia macam dengar bunyi sesuatu macam sedang menarik, macam bunyi seret, macam ada benda yang ditarik. Mula-mula dia dah berdebar dah, Kak Rosita ni cerita. Tapi bila dia cuba gagahkan diri dia untuk tengok, dia nampak ada satu lembaga yang agak besar dan tinggi. Dia berpakaian macam askar. Dan aku percaya yang berpakaian askar ni kemungkinan macam askar Jepun ataupun askar British. Dua tu je, tak mungkin askar Melayu. Dan ini masa tu dia kata dia merangkak tu, dia macam dari pintu dom ke pintu dom yang lain. Okay, Kak Rosita ni waktu ni dia dah takut dah. Dia cuba pejam mata, dia tutup mata dia. Siapa kalau dah nampak benda macam tu, confirm tutup mata dia. Jangan tipu lah kalau kau berani nak nampak benda-benda macam tu kan. Bila dia tutup je mata, dia perasan benda tu macam berhenti betul-betul depan pintu dom tu. Kak Rosita nak cerita, bila dia tengok sikit mata dia, buka mata sikit, apa yang dia nampak, lembaga tu dia berhenti sambil kepala dia berpusing menghadap betul-betul lihat ke arah Kak Rosita ni. Kau boleh bayang tak, dia tidur, benda tu boleh pandang ke arah Kak Rosita ni dengan mata yang sangat tajam, macam marah lah. Mungkin benda tu dah perasan yang Kak Rosita ni nampak dia. So Kak Rosita ni pejam balik mata dia. Tentu dia kata dah macam-macam ayat dah baca. Tapi kalau aku lah yang bercerita ni, kalau aku nampak ayat dah ke kanan ke kiri yang melantun-lantun, aku dah tak tahu apa yang aku cerita waktu tu. Dan aku sendiri tak tahu kalau aku nampak doa apa yang aku baca. Okey, berbalik pada Kak Rosita tu, masa dia nampak tu, dia pejam mata, dia berzikir, cuba baca ayat Quran yang dia ingat. Sampailah dia rasa macam dah reda. Dia rasa macam okey, mungkin tak ada apa-apa kot, dah okey dah ni. So bila dia buka mata, alhamdulillah lah, bila dia tengok balik dekat pintu dom tu, benda tu dah tak ada. Tapi apa yang dia perasan, rupa-rupanya benda tu elok baring kat sebelah dia. Waktu tu Kak Rosita cerita dia punya menjerit tak ingat dunia, sampai satu dom terbangun semua bangun. Bila diorang bangun, diorang perasannya Kak Rosita ni dah macam histeria, menjerit-jerit sorang-sorang, menjerit-jerit. Dan macam rasanya Kak Rosita ni dah kerasukan dah waktu tu. So diorang terpaksa panggil ustaz untuk merawat Kak Rosita ni sampai elok. Itu adalah cerita Kak Rosita ni lah, masa dia diganggu dengan makhluk dari alam sebelah ni. Okey, kita sambung balik. Kiranya tadi adalah part 1 untuk kisah histeria sekolah agama yang disampaikan dari Lisa. Okey, sekarang ni adalah part 2 pula. Okey, yang aku nak cerita ni. Selepas beberapa bulan, diorang cerita selepas banyak kali penampakan, ada juga yang kena kerasukan. Tapi penampakan dan kerasukan ni dia tak kerap lah. Dia macam ada yang kena, ada yang tak, kadang-kadang yang berlaku. So tak adalah terlalu serius sangat.
Tapi bila dah lama-lama, boleh kata hampir 70% pelajar yang duduk dekat asrama tu terkena gangguan ataupun terkena kerasukan. Sebab diorang cerita ada pelajar-pelajar yang kerap kali nampak kakak rockers yang duk terbang-terbang dekat asrama, yang kadang-kadang bergayut juga dekat dahanan pokok. Ada juga yang cerita nampak macam kelibat nenek tua yang duduk melalui dekat kawasan koridor. Ada juga yang nampak gula-gula, macam yang Lisa nampak tu lah masa awal-awal tu. Macam-macam lah. Sampai lama-lama benda ni jadi kecoh sangat. Dan ada yang sampai ketakutan, sampai nak berhenti sekolah, sampai terlalu takut sangat duduk dekat sekolah tu. Even walaupun sekolah ni sekolah agama, kalau kekacauan terlalu teruk dan terlalu kerap, so benda ni boleh jadi sesuatu yang serius. Dan perkara ni Lisa kata memang sekolah dia memang betul-betul ambil tahulah tentang kes ni. Satu malam, Lisa cerita waktu tu selepas isyak, habis je lepas isyak, dia orang dapat satu pengumuman. Pengumuman dia daripada seorang ustaz. Ustaz beritahu, ustaz suruh panggil semua pelajar-pelajar yang aku cerita tadi, lebih kurang dalam 70% pelajar yang pernah terdengar ataupun nampak penampakan, untuk datang ke surau. Ustaz kata, okey pelajar-pelajar, pada yang pernah nampak ataupun pernah terlibat dengan, walaupun nampak sikit pun, semua diminta datang ke surau selepas solat isyak. Jadi waktu tu Lisa kata, bukan main seronok lah, prep waktu tu confirm lah batal, so tak payahlah nak belajar. Kemain lah, Lisa kata, bersorak-sorak. Sebab Lisa cerita dia pun terlibat juga lah. Sebab dia kata, aku pernah ada nampak dulu gula-gula, kenalah datang surau, tak payahlah nak datang kelas prep. Okey, siapa yang tak tahu, kelas prep ni dia sebenarnya kelas tambahan yang diadakan selepas tamat waktu persekolahan. Kelas prep ni biasanya dia buat lepas habis waktu sekolah petang. Dan kalau yang pelajar-pelajar duduk asrama, kelas prep ni ada juga diorang buat pada waktu malam, biasanya selepas solat isyak ataupun solat maghrib. Okey, faham ya? Okey, mula-mula diorang rasa macam mungkin ustaz nak dengar cerita ataupun nak menyampaikan sesuatu je lah. Diorang tak tahu sebenarnya disebabkan benda inilah haru biru libang libu semua pelajar-pelajar yang akan mendapat kesan daripada peristiwa ni. Okey, dipendekkan cerita, semua pelajar semualah datang ke surau. Bukan semua pelajar lah, pelajar yang terlibat je lah. Sebelum mula, ustaz ada beritahu yang pernah nampak ataupun pernah terkena kerasukan, diorang mesti datang kat surau tu. Sebab dia kata budak-budak ni kena diubati, perlu dirawat. Sebabkan benda tu sebenarnya dia dah berkongsi deria dengan pelajar-pelajar ni. Maksudnya kalau budak ternampak atau dengar, bermaksud diorang macam dah ada satu attachment dengan makhluk-makhluk dari alam sebelah ni. Sebab tu diorang dikumpulkan di surau. So ustaz ni kiranya nak buat semua rawatan ni settlekan semua sekaligus malam tu juga. Malam tu ustaz bila dah kumpulkan semua pelajar-pelajar, ustaz ni mula-mula dia minta semua pelajar perempuan ni baca Al-Fatihah 3 kul dan juga beberapa potong ayat dalam surah Yasin. Tapi aku tak tahulah surah Yasin ayat yang mana. Lisa tak ada begitu pula dalam kisah dia ni. Habis je diorang baca, tamat je surah-surah yang ustaz tu suruh baca, Lisa beritahu ada seorang kakak ni form 2. Okey, waktu ni Lisa di form 1 lagi tau. Mana yang tak tahu, Lisa ni waktu ni masih form 1, dia kira di junior lagi. Okey, berbalik pada cerita tadi, tiba-tiba ada seorang pelajar form 2, nama dia Kak Ina. Selepas je habis je baca ayat-ayat yang ustaz suruh buat tu,
Dia kata kat ustaz macam dia ngantuk sangat. And then dia kata macam nak baring. Tapi ustaz kata jangan. Ustaz ni berkeras lah. Dia tak bagi. Duduk tahan. Jangan sesekali baring ataupun tidur dekat sini. Maksudnya ustaz ni mungkin macam dah tahu something lah. Tapi yang Kak Ina ni, senior si Lisa ni, berkeras juga. Dia baring juga. Elok je dia baring, terus dia macam menggelupur tau. Menggelupur, and then terus pingsan. Start itulah kalang kabut pelajar-pelajar yang ada dekat situ. Diorang semua nak cubalah angkat si Kak Ina ni. Kak Ina ni sebenarnya badan dia kurus je, badan dia ringan. Tapi nak angkat dia ni, Lisa ni kata macam angkat kerbau. Berat nak mampus. Sebab sampai dia kata perlukan sampai 5 ke 6 orang pelajar untuk angkat Kak Ina ni, tapi tetap tak boleh. Maksudnya macam ada something yang tahan budak-budak ni untuk angkat Kak Ina ni, untuk naik ataupun untuk bangunkan Kak Ina ni. So bila dah jadi macam tu, pembantu ustaz ni cuba untuk baca something. Mungkin adalah beberapa potong ayat Quran ataupun ayat-ayat ruqyah. Barulah Kak Ina ni dia sedar balik, terus bangun. Tapi masa yang sama, lepasnya Kak Ina ni pingsan, kes dia pingsan tu, keadaan jadi macam tak terkawal. Pelan-pelan ramai yang macam kena kerasukan. Dia macam tiba-tiba je benda ni jadi. Semua macam dia dah takut bila seorang dah kena. Ini yang biasa penyakit orang kena lah. Bila kita nampak seseorang tu kena, dia akan berjangkit dengan orang yang lain. Kebanyakannya lah siapa yang pernah duduk asrama atau pernah tengok peristiwa histeria ni mesti akan tahu. Lisa cerita, diorang ni ustaz suruh pergi ke beberapa tempat. Dia kata pergi kat belah belakang surau, dia kena rasuk. Lepas tu lari pula pergi ke depan surau, seorang pula kena rasuk. Pergi pula dekat tengah-tengah surau, mesti ada yang kena rasuk. So benda tu makin lama makin kelang kabut tau. Dan Lisa kata masa dia tengah sibuk main lari-lari, main cak-cak tu, punya nak lari, nak takut tu, dia cerita dia rasa macam nak muntah. Dia kata macam ada sesuatu nak keluar. So ustaz beritahu, kalau ada siapa yang nak muntah, muntah aja. Sebab benda ni dia nak keluar dalam badan. Lisa pun dengar lah cakap ustaz. Lisa ni cuba muntah, and dia muntah sehabis-habisnya. Dia kata bukan muntah nasi ke ataupun muntah makanan. Lisa beritahu yang dia muntah macam kahak, macam satu benda warna hijau, mungkin kahak lah yang dia keluar banyak sangat, macam lendir-lendir. Dia dengar lah macam ustaz ni kata, okey, budak ni macam nak okey dah ni. Maksudnya Lisa tahulah yang bila dia muntah tu, maksudnya dia akan bertambah sihat sikit lah. Sebab Lisa ni kata dia takut kalau dia pun terkena kerasukan. Okey, tapi Lisa cakap keadaan dia tetap tak berapa nak elok. Tiba-tiba dia masih lagi rasa nak muntah-muntah. So tengah dia muntah-muntah tu, Lisa perasan tiba-tiba ada seorang lagi kakak senior yang daripada mana entah datang, berebut pula nak muntah masuk dalam baldi yang Lisa tengah muntah tu. Lisa ni dia muntah dalam baldi je. Tiba-tiba datang seorang kakak senior muntah juga dalam tu. Sudah, waktu tu bergila-gila lah pula. Seorang muntah ni, seorang muntah tu. Aku rasa sebab nampak muntah tu, dia buat lagi nak muntah tu. Boleh jadilah dah bercampur-campur muntah diorang ni. Tengah duk muntah-muntah tu, Lisa beritahu yang kakak senior yang sekali dengan Lisa ni tiba-tiba menjerit. Dia menjerit sampai bergema satu surau. Waktu tu Lisa nampak sebab kakak senior ni memang berdepan dengan dia sebelah-sebelah kan. Dia perasan yang kakak senior ni mula-mula dia macam angguk-angguk kepala. Kau tahu tak, macam kita tengok orang pergi konsert rock tu, dia headbanging tu, dia angguk-angguk kepala. Lepas dia angguk-angguk kepala tu, lepas tu dia geleng-gelengkan kepala. Nak kata macam orang dalam keadaan yang berzikir pun ada. Dia kejap-kejap angguk,
kejap-kejap geleng, angguk-angguk, geleng-geleng. Lepas tu dia mengilai. Memang kuat gila. Lisa kata waktu tu memang meremang, dia tak tahu nak cakap lah. Memang Lisa kata waktu tu dia rasa macam nak lari, tapi macam badan dia terkaku tau, tak boleh nak bergerak. Memang tergamam betul lah. Kalau Lisa kata waktu tu tengah dia tergamam tu, nasib baik kakak Rosita, yang kakak form 6 yang cerita yang kena kacau masa part 1 tadi, sempat tarik tangan Lisa, bawa pergi jauh daripada kawasan orang kakak sini yang terkena kerasukan yang mengilai-ngilai tadi dulu. Lepas je Kak Rosita ni tarik Lisa daripada kawasan pelajar kakak sini yang kena kerasukan tu, Lisa ni rupa-rupanya, aku rasa Lisa ni mungkin ada soy sikit lah. Elok je Kak Rosita tu pegang dia, rupa-rupanya Kak Rosita tu pula yang kerasukan. Dia cerita elok je dia tarik, terus dia terjatuh yang Kak Rosita ni. Tapi dia jatuh, dia macam dalam keadaan merangkak tapi laju tu. Sambil lidah dia terjelir-jelir kat mulut dia, terjelir lidah dia sampai merangkak-angkak laju. And Lisa ni kata keadaan Kak Rosita ni sebiji macam keadaan yang Kak Rosita tu sendiri cerita yang dia pernah nampak lembaga putih, lembaga askar Jepun tu. Yang macam askar Jepun tu lah. Aku rasa askar Jepun ataupun askar British yang didampak masa dia form 5 dulu. Cara dia sama. So kemungkinan benda tu benda yang lama yang cuba masuk dalam badan Kak Rosita ni. Ustaz waktu tu akhirnya dah tak boleh, agak kepenatan lah waktu tu. So Ustaz berjaya asingkan mana pelajar yang kena rasuk, mana juga pelajar yang tak dirasuk. Dalam keadaan kekalitan macam tu, Lisa perasan yang Ustaz ni tiba-tiba dia berdiri tegak sambil dia pejam mata. Lama Ustaz tu berdiri tegak, pejam mata tu. And then gaya tangan Ustaz tu macam orang tengah sembahyang tu. Tangan dia berpegang macam orang tengah sembahyang. Diam je Ustaz tu. Lisa nampak Ustaz tu seolah-olah macam dia sedang membaca sesuatu. Aku rasa mungkin dia adalah ayat-ayat yang dia baca. Dan kemudian Ustaz tu macam dia bercakap dengan seseorang depan dia, sambil mata Ustaz tu terpejam, seperti sedang berdialog dengan seseorang yang tak nampak. Mungkin Ustaz ni aku rasa dia sedang berdialog dengan makhluk dari alam sebelah ni, dalam kaedah batin. Siapa yang tahu cara kaedah batin ni, siapa yang tahu boleh cerita ataupun komen dekat bawah. Sebab aku pun tak berapa faham juga dengan macam mana berdialog dengan cara kaedah batin ni. Okay, Ustaz ni lama dia berdialog, dan tapi sebenarnya Ustaz ni dia macam bercakap seorang-seorang je. Yang lain tak tahu apa yang Ustaz ni sedang cakap. Mungkin adalah perbualan orang. Lepas habis tu, Ustaz terus pergi dekat depan saf. Ustaz ni terus buat solat sunat. Habis dia buat solat sunat, Ustaz tu berdiri balik macam dalam keadaan yang mula-mula dia buat tadi. Dia buat berdiri tegak macam dalam keadaan orang tengah sembahyang tu, sambil dia berdialog balik. Habis je beberapa, dalam 15 minit macam tu, barulah keadaan reda. Macam perlahan pelajar yang kena rasuk tu macam tersedar balik. Tapi kebanyakannya pelajar-pelajar yang terkena kerasukan tu, ada yang lemah, ada yang juga nampak lesu. Mungkin sebab badan dah terlalu penat bila makhluk dari alam sebelah ni cuba rasuk dalam badan. Bila dah keluar, so energi diorang macam dah keluar habis, so penat lah. Barulah Lisa perasan yang Ustaz ni baru boleh tersenyum, sambil Ustaz tu kata, Alhamdulillah, semua dah selesai. Itulah cerita kisah yang Lisa ceritakan masa berlaku histeria dekat sekolah asrama dia dulu. Pelajar-pelajar yang kena kerasukan malam tu, semuanya yang kerasukan tu diberi cuti dan dihantar serta-merta balik kampung. Mungkin dihantar untuk berehat lah. So diorang dibenarkan untuk berehat. Kira kes ni boleh dikatakan kes yang serius.
So pihak sekolah tak nak benda ni mengganggu emosi diorang, jadi pihak sekolah bagi diorang cuti. Dan keadaan akhirnya menjadi tenang dan tak berlaku lagi lah perkara macam tu. Sejak dari itu, kes-kes penampakan ataupun kerasukan jaranglah berlaku. Sehinggalah Lisa ni tamat pelajaran dia, tamat dia punya belajar dekat sekolah agama tu. So itu adalah cerita yang Lisa ceritakan dalam kisah kali ini. Itu adalah kisah pelajar-pelajar histeria di asrama. Okay, so itu dia guys, cerita yang dikongsikan oleh Lisa kepada kita tentang histeria di asrama sekolah. So aku harap korang enjoy dengan cerita yang aku sampaikan sebentar tadi. Diharap korang boleh ambil sesuatu dan korang boleh anggap benda tu boleh dijadikan sebagai pengajaran ataupun pedoman untuk korang lah. Okay, sekali lagi, kalau siapa yang suka dengan cerita yang aku sampaikan baru ni, okay, boleh komen, ataupun siapa yang nak share cerita korang pun tak ada masalah, boleh sharekan ataupun email kepada description yang aku dah sediakan kat bawah. So guys, apa cerita lagi yang korang nak, okay, boleh komen-komen dan boleh kongsikan dengan kami dekat sini. So kita jumpa lagi di next video. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Gua gerak dulu. Adios.